Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Al-Fairiz Jemurin. Tumpuan berita, Pusat Warga Emas Pawai ditubuhkan sebagai sebuah tempat yang membolehkan warga emas berkumpul dan menjalankan kegiatan berfaedah kepada mereka. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, Pawai juga mampu memperkukuhkan lagi perpaduan yang sedia ada di kalangan masyarakat. Pawai itu menjadi satu pusat macam kita ikut berkumpul, tidak kira agama, tidak kira bangsa. Tempat untuk kita melakukan aktiviti yang produktif sifatnya, yang boleh mendatangkan kebaikan bukan sahaja untuk fizikal badan kita itu, tetapi juga untuk mental dan juga untuk emosi. Bergantung pada apa jenis aktiviti yang kita adakan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam lawatan ke Pusat Warga Emas Pawai, Daerah Tatau pada Sabtu. Sementara itu, Pengerusi Pawai Daerah Tatau Ahmad Muhammad Mokhtar dalam ucapan aluannya berkata, sambutan yang diterima Pawai Daerah Tatau sangat menggalakkan dengan banyak aktiviti dan program diadakan sepanjang minggu seperti menjahit, membuat kuih, memasak, menganyam, kelas dewasa, mengaji Al-Quran serta berzikir. Jadi alhamdulillah kebanyakan ahli pawai yang menghadiri kelas-kelas ini sangat menggalakkan. Mereka berterima kasih kerana kita telah mengadakan satu pusat yang boleh memberi ilmu kepada mereka. Jadi mereka pun dapat kawan dan sebagainya di pawai. Jadi mereka tidaklah kesunyian tinggal di rumah. Sehingga kini seramai 269 warga emas yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama berhimpun dan melaksanakan aktiviti di Pawai Daerah Tatau ini. Laporan seterusnya, Pusat Rekreasi Sungai Rian mampu menjadi tarikan baharu pelancongan di daerah Simunjan dan Sarawak khasnya. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihaknya telah meluluskan peruntukan sebanyak RM250,000 untuk menaik taraf tapak perkelahan serta fasiliti pelancongan di situ. Menurutnya, peruntukan yang disalurkan juga melibatkan kerja-kerja pembinaan gazebo, ruang pembinaan kerja-kerja gazebo, tempat letak kereta, bilik persalinan, jambatan rel serta tempat barbecue. Jelas beliau melihat potensi dan perkembangan kemajuan di kawasan itu, beliau terus mengambil peluang untuk melihat bagaimana kementeriannya dapat memberi sumbangan dari segi idea, peruntukan dan juga merancang menjadikan kawasan ini sebagai pusat pelancongan. Dalam hal ini, beliau berterima kasih kepada Majlis Daerah Simunjan dan Pejabat Daerah Simunjan di atas komitmen mereka untuk bekerjasama bagi menaik taraf keadaan di situ. Bercakap semasa program Mesra Alam Sungai Rian Simunjan dan penyerahan tapak projek Pusat Rekreasi kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Kepayang Simunjan pada Ahad, Datuk Seri Nancy optimis dengan menaik taraf kemudahan di situ akan menarik lebih ramai pengunjung tempatan dan dari luar negara berkunjung ke pusat rekreasi berkenaan. Ia sekaligus dapat menjana pendapatan penduduk setempat yang menyediakan perkhidmatan pelancongan. Selanjutnya, Menteri Muda Pengangkutan Sarawak 1 Datuk Dr. Jarib Susil berkata skim penempatan semula sedang dirancang bagi penduduk kampung Anah Rais. Jelasnya hasrat untuk mengadakan skim tersebut bagi memudahkan penduduk yang tinggal di bandar serta di kampung mempunyai peluang untuk memiliki lot tanah sendiri. Ujar Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambung itu, penyambungan kampung juga merupakan salah satu cara untuk orang kampung memelihara adat budaya yang ada. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Pemimpin Bersama Rakyat sempena penyerahan sijil pelantikan serta pelantikan pelanjutan Ketua Kaum di kawasan Anah Bia baru-baru ini. Tambah beliau, Kampung Anah Rais mempunyai keistimewaan tersendiri dengan pelbagai adat resam serta kebudayaan terutamanya dan harus dikekalkan sebagaimana ianya sekarang. Dalam majlis tersebut, Datuk Dr. Jarib telah menyerahkan sijil pelantikan kepada Ketua Kampung Anah Rais yang baharu, James Stephen Kurik, serta menyerahkan sijil pelantikan pelanjutan kepada Ketua Kampung Anah Sibuang, Gud Simat, Ketua Kampung Bia Nusaraya, Iyip Tuuh, Ketua Kampung Bia Kamas, Dorong Kabut, Ketua Kampung Bia Asum, Siang Sayut dan Ketua Kampung Semban, Sagen Adan.
Keperkembangan di Lawas, orang ramai di daerah itu mengalu-ngalukan pelanjutan program jualan keluarga Malaysia PJKM bagi tempoh sebulan sekali. Semasa merasmikan PJKM di Taman Awam Lawas baru-baru ini, Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong berkata PJKM membolehkan golongan sasar dapat membeli barangan keperluan harian pada harga yang murah daripada harga pasaran sekaligus mengurangkan beban mereka. Ujarnya di Lawas, barangan keperluan banyak bergantung dari luar daerah untuk memenuhi permintaan penduduk dengan ketika ini kebanyakannya datang dari Sabah selepas tempahan barangan dari Miri tidak dapat dilakukan kerana melalui negara Brunei. Beliau yang diiringi pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak telah melawat jualan barangan keperluan dan beberapa buah gerai jualan yang menjual barang makanan kering dan basah. PJKM yang diadakan selama 2 hari bertujuan mengurangkan beban penduduk membeli barangan keperluan harian dengan harga jauh lebih murah. Pada majlis itu juga Datuk Henry telah menyerahkan sijil penghargaan kepada setiap peserta yang mengambil bahagian dalam PJKM tersebut. Sementara itu, seramai 30 peserta menghadiri majlis perasmian MyFit at Motorsports peringkat bahagian kapit anjuran Kelab Belia dan Sukan bahagian kapit baru-baru ini. Program mencakupi klinik asas 4x4 Kelab Belia dan Sukan itu telah dirasmikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Katibas Lidam Ahsan. Menurut Lidam, sukan pemotoran kini semakin diminati orang ramai selain menjadi platform untuk mengeratkan silaturahim di kalangan peserta. Tambahnya lagi, bentuk muka bumi dan jalan barat disong amat sesuai untuk sukan tersebut. Dalam pada itu, Lidam berharap supaya kelab tersebut dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan kesedaran pentingnya mematuhi keselamatan di jalan raya. Beliau turut mengumumkan peruntukan RM5,000 kepada kelab sukan rekreasi gagasan daerah Song. Berita seterusnya, sambutan perayaan Tahun Baru Cina oleh pelbagai lapisan masyarakat di Sarawak memperlihatkan utuhnya semangat perpaduan rakyat berbilang kaum di negeri ini. Perpaduan ini diserlahkan sebuah keluarga di Kampung Pantai Puteri Sadubong, Kuching yang terdiri daripada pelbagai bangsa namun bersatu meraihkan Tahun Baru Cina sebagai sebuah keluarga. Sehubungan dengan itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada hari pertama perayaan Tahun Baru Cina mendapatkan temu bual beberapa orang awam yang menyambutnya. Perayaan Tahun Baru Cina pada tahun ini lebih meriah bagi keluarga saya sebab kami boleh berkumpul di kampung, kita boleh melintas daerah, kita boleh melintas negeri dan keluarga-keluarga saya daripada Sabah dan juga daripada Kuching Sarawak boleh berkumpul di kampung pada tahun ini untuk menyambut Tahun Baru Cina bukan sahaja berbangsa Cina tetapi berbangsa Iban, berbangsa Kedasan Dusun. Dan pada tahun ini perayaan Tahun Baru Cina sungguh meriah tapi kami masih mengekalkan SOP untuk mengelak daripada COVID-19. Terima kasih. Kongsi Pacai. Happy New Year. Okey, sambutan Tahun Baru Cina pada tahun ini lebih meriah kerana kami dapat berkumpul bersama keluarga, dapat balik ke kampung dan ipar-ipar biras yang berada di Sabah boleh balik ke Sarawak. Dan saya Iban dan suami saya Cina, kami menyambut Tahun Baru Cina. Sebenarnya Tahun Baru Cina ini saya berbesar hati kerana sekali lagi dapat berkumpul dengan keluarga besar di Kuching, Sarawak. Dan selama 4 tahun, baru kali ini dapat bersama-sama mereka. Dan saya yang berbangsa Kadazan Dusun dan isteri saya seorang Cina Iban. Dan pada hari ini saya berpeluang untuk bersama-sama dengan keluarga besar di Kuching, Sarawak. Gongsi Pacai. Keperkembangan COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Selasa memaklumkan Sarawak mencatat 17 kes positif baharu COVID-19 yang dikesan di 6 daerah di negeri ini. Angka ini menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 252,840 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak 11 kes dikesan dalam kategori klinikal 1, manakala 5 kes dalam kategori klinikal 2 dan 1 kes dalam kategori klinikal 3. Berikut 6 daerah di Sarawak merekodkan kes positif COVID-19. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Faiz Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang menyambutnya. Semoga tahun baru ini dilimpahi kesejahteraan dan keceriaan. Kongsi Pacai, Sinen Kuala. Salam UKAS. Kami dari Unit Komunikasi Awam Sarawak ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina.